وبركاته. للنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-18. Dismati Tuan Imam, Ustaz Syahid, Tuan Bilal dan sosok kepimpinan dan pengurusan Masjid Al-Islamiyah Kampung Lindungan, Petaling Jaya. Terlupa juga yang saya hormati ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ini. Kita dapat bertemu dalam solat kuliah maghrib. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan bersurainya nanti mendatangkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkatan daripadanya di dunia hingga ke akhirat kelak, insya-Allah. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan di dalam jagaan Allah dengan sebaik-baik jagaan daripadanya, insya-Allah. Di dalam satu ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-18, Allah Subhanahu Wa Taala bagi ingat kepada kita tentang satu ayat ni. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa yang sama kamu mesti pandang-pandang apa bekalan yang kamu akan bawa ketika mana keesokan hari, yakni selepas kamu kematian. Bahkan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan Allah sebut, sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan di dunia ni. Semuanya di dalam pengetahuan Allah. Sama ada kita bercakap secara sunyi-sunyian, perbuatan secara sunyi-sunyian, bercakap dalam keadaan terang-terangan, perbuatan yang berada dalam terang-terangan, semuanya di dalam pengetahuan Allah yang ilmunya meliputi segala apa yang diperlakukan oleh makhluk-makhluknya di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, jadi maknanya hidup kita ini mesti sungguh-sungguh kita melakukan persiapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak bertemu dengannya dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan di dunia ni. Jangan ada lagi benda-benda yang boleh melalaikan kita dengan dunia sampai kita lupa akan akhirat kita yang kekal abadi. Seperti mana yang kita baca dalam kitab kita ni, masih lagi berbahas berkenaan dengan pada bulan lepas, dan pada bulan lepas sekali lagi kita masih berbicara berkenaan dengan bab majaa fi qasril amal, bab yang menceritakan tentang pendeknya angan-angan. Itu cerita 2 bulan lepas dan bulan lepas. Hari ini sambung lagi ke Ustaz? Ya, hari ini sambung lagi, tak habis lagi. Sebab panjang cerita. Sebab apa panjang cerita Ustaz? Sebab panjang angan-angan. Nah, itu cerita dah. Kalau angan-angan pendek, tak habis. Sebab angan-angan manusia ni terlalu panjang dan terlalu macam-macam cerita dia. Okey. So malam ni insya-Allah kita sambung pengajian kitab kita ni, kitab Bahrul Madhi. Masih berbicara berkenaan dengan bab majaa fi qasril amal, bab yang menceritakan tentang pendeknya angan-angan,
Yang sebelum ini kita dah cerita dah berkenaan dengan apa yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadisnya yang didatangkan kepada kita sekalian untuk ingat kalau nak buat amal-amal ni tolong jangan tunggu sampai esok hari. Dia cerita macam tu. Bila sampai kamu di pagi hari, jangan kamu nantikan petang hari baru nak buat. Dia cerita macam tu. Bila sampai waktu sihat, jangan tunggu waktu sakit baru nak buat. Jangan macam tu. Jadi maknanya ini menjadi satu peringatan kepada kita untuk bersegera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal soleh kepada Allah dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Kita sambung pengajian kita iaitu di dalam masalah 122. Masalah angan-angan itu apakah sebabnya ia panjang? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala anhu di dalam Ihya Ulumuddin, ketahuilah olehmu memberi taufik kiranya Allah akan dikau adalah sebab panjang angan-angan itu ialah dua sebab. Dia kata kat sini sebab panjang angan ni ada dua punca je. Tak ada tiga, tak ada empat, tak ada lima. Dia ada dua benda ni. Sebab apa? Sebab yang pertama iaitu jahil, tak ada ilmu. Sebab yang pertama ni apa? Jahil. Jahil ni maksudnya lawannya alim. Alim seorang yang berilmu, lawan dengan alim ataupun kata lawan dengan dia iaitu jahil. Jahil ni apa? Tidak ada langsung ilmu kepada diri dia untuk nak membezakan di antara perkara yang hak dan batil. Tak ada ilmu langsung. Tak ada info langsung yang boleh membantu dia, tak ada benda yang boleh mendorong dia untuk nak buat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia jadi macam tu. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, perkara yang kedua iaitu kasih akan dunia. Dia dua benda ni. Yang pertama tadi jahil, yang kedua tadi kasih sangat dunia sampai dia lupa akhirat, sampai dia lupa mati, sampai dia lupa nak beramal soleh, sampai dia lupa nak mentaati Allah, sampai dia lupa untuk nak membesarkan Allah, sampai dia lupa nak baca Al-Quran, sampai dia lupa dia nak sembahyang 5 waktu sehari semalam dengan di awal waktunya, sampai dia lupa untuk nak bersedekah di jalan Allah. Banyak lupa. Itu ceritanya. Boleh tuan-tuan, ayah-ayah sekalian, boleh baca, insya-Allah. Adapun kasih akan dunia itu, maka iaitu apabila seseorang itu berjinak-jinak dengan dia dan dengan syahwatnya dan kesedapan dan apa-apa pertaliannya. Jadi maknanya berkenaan dengan nafsunya ni, dia sangat follow nafsunya, follow habis-habis. Sedangkan satu ayat Al-Quran ada bagi tahu dalam surah An-Nazi'at yang biasa saya sebut selalu di dalam masjid ni, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak lagi ayat dalam surah An-Nazi'at? Allah sebut, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ayat tu cerita tentang nafsu ni. Ayat ni kata apa? Kalau kamu jadi manusia yang reti takut kepada Allah, dalam masa yang sama kamu tolak segala kemahuan nafsu kamu, maka kamu akan diberikan syurga Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Tolak kemahuan nafsu kita ni. Jangan duk follow sangat. Contohnya apa? Ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian. Contohnya kita duduk dalam majlis ilmu ni. Sekarang ni duduk tengah duduk ni. Tak kira dia main. Dia kata apa? Hang nak duduk lama-lama buat apa? Hang dah lama dah duduk dalam majlis ilmu, hang dah alim dah daripada ustaz tu lagi. Oh, entah. Dia main perasaan tu, dia gabuh kain dia lari keluar. Dia gabuh kain dia lari keluar. Ataupun kalau ada pasal malam dekat sini, dia pergi tawaf pasal malam dulu, dengar azan dia main balik. Cerita dah macam tu. Sebab apa? Follow hawa nafsu. Nafsu tak suka benda-benda macam ni, tuan-tuan. Nafsu tak suka. Nafsu kalau boleh ni, dia tak mau kita ni hidup dalam keadaan susah. Dia tak mau kita hidup dalam keadaan tak larat. Dia tak mau kita duduk dalam keadaan tak boleh nak lonjak kaki. Dia tak mau. Dia tak mau macam ni. Dia kalau boleh dia nak baring. Dia kalau boleh dia nak sedap-sedap sandar. Dia kalau boleh dia nak duduk dalam keadaan selesa yang begitu selesa. Itu ceritanya, tuan-tuan. Jadi maknanya nafsu tak suka benda-benda yang macam ni. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, maka jadilah ia berat atas hatinya bercerai dengan dia. Bercerai dengan apa? Bercerai dengan dunia ni. Dengan kerana itu tak mau hati itu.
Tuan-tuan, ni dia tulis bahasa sendiri tuan-tuan. Bahasa dalam kitab ni, bukan saya guna bahasa saya tuan-tuan. Dia tulis kat sini ta alif hamzah bunyi apa? Ta. Mim alif waw bunyi apa? Mau. Tuan-tuan, ni bahasa orang utara. Jadi dia tulis kat sini, dengan kerana itu tak mau hati itu memikirkan mati yang menjadikan sebab ia bercerai dengan dunia itu, dan tiap-tiap orang yang benci ia akan sesuatu pasti ditolaknya akan dia daripada dirinya, maka manusia itu senang sahaja ada bergantung di hatinya itu dengan cita-citaannya yang sia-sia, maka dicitanya dirinya selama-lamanya dengan barang yang muwafaqah dengan kehendaknya, dan yang muwafaqah dengan kehendaknya itu kekal di dalam dunia. Muwafaqah ni apa? Bertepatan, bersamaan. Apa-apa yang bersamaan dengan dunia, dia akan follow yang tu. Apa-apa yang akan bersama dia dengan dunia, dia akan ikut dunia dia, seperti mana yang dikehendaki oleh hatinya, oleh nafsunya. Itu bahaya, ya? Maka senantiasa itulah dibantu dengan bayang-bayang di dalam kehidupannya seharian, dan dianggalkan di dalam dirinya, dan dianggalkannya pula apa-apa pertalian kekal itu dan apa yang berhajat kepadanya daripada harta dan ahli keluarga. Ni tuan-tuan, dia tak ada benda lain. Dia pulun harta, dia jaga adik-beradik dia, dia jaga siapa? Dia jaga anak-anak dia, semua dia jaga. Dua benda ni dia jaga semua. Dia boleh bangga dengan orang, tuan-tuan, dia cerita tentang hal keadaan anak dia. Tuan-tuan, kita berbangga dengan harta, dengan anak ni tuan-tuan. Ada Quran sebut dalam surah Al-Hadid, juzuk yang ke-27, kalau tuan-tuan boleh baca. Kalau tak silap saya, ayat 18, kalau tak silap saya. Dia berbunyi, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Allah sebut ni, Allah cerita ni, orang yang duk bangga dengan harta, dengan anak pinak ni. Kita bangga tak tuan-tuan dengan harta, dengan anak pinak? Sangat bangga kita. Kita pergi jumpa kawan kita lama dah kita tak jumpa dengan dia, tiba-tiba kita buat satu reunion, bertemu balik dengan kawan-kawan kita yang berada di sekolah dulu, tiba-tiba boleh berkumpul balik. Tengok-tengok bila berkumpul balik, umur masing-masing semua sebaya dengan kita. Berapa umur? 60 tahun semua. Kita tanya dia, mana Pak Haji Ismail kita dulu tu, yang dulu dalam kelas dia yang duduk meloncat atas meja kuat tu, sampai guru pergi sepak dia sampai dia terduduk tu. Mana Haji Ismail tu? Dia kata Haji Ismail tu dah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dah. Dia kata ni ada seorang kawan kita ni, ingat lagi tak, yang dulu dia ni selalu duk mengorat. Semua orang perempuan lalu termasuk cikgu pun dia mengorat sekali. Hang kenal tak? Nama dia Haji Ramli. Tu dia cerita dulu tuan-tuan. Dia kata ada ni, satgi dia sampai. Satgi dia sampai tuan-tuan. Tengok-tengok dalam reunion tu sampai Pak Haji Ramli ni tuan. Dia kata apa Haji Ramli? Amboi, anak apa orang lah lama tak jumpa, main ni nak tarik janggut sikit, dia pun tarik janggut. Aku pun nak tarik janggut hang, dia pun tarik janggut. Sebab 28 tahun tak jumpa tuan. Dia kata Haji anak berapa orang dah, nampak orang lelaki. Orang lelaki bila dia jumpa yang pertama kali dia tanya apa tuan-tuan? Anak berapa orang? Sebab apa? Itu kebanggaan dia. Bab yang lain dia tak tanya sangat tuan-tuan, cuma anak tu dia tanya semua. Dia kata apa? Anak hang berapa orang dah Haji? Dia kata anak aku hang tanya berapa? Baik hang tanya cucu lagi apa baik? Cucu aku ni 2 tim bola, dia kata. Oh kemah. Berapa? 2 tim bola. Anak seorang berapa orang anak? Dia kata anak sulung aku, anak dia lebih kurang 15 orang. Oh kemah. Hang anak berapa orang sebenarnya ni? Anak aku 3 ya. Tapi keluaran daripada anak-anak aku ni yang melahirkan cucu-cucu aku ni ramai, dia kata. Oh kemah. Dak lah ni hang duduk di mana? Nampak tuan-tuan? Dia nak pi tanya ke rumah pula. Lah ni hang duduk kat mana? Lah ni aku duduk kubur gajah, dia kata. Kubur gajah. Oh, okey tu. Aku bukan kat situ ya. Rumah aku ada 4. Rumah ada 4. Mana lagi? Kampung lindungan 1. PJ State 1. Kondominium dekat Kelang 1. Semua ada. Tempat yang banjir semua aku lari habis. Tu tuan-tuan, tu cerita. Jadi maknanya dia ni ada satu kebanggaan, satu feel interested yang ada dalam diri dia, sampai dia duk bangga dengan orang. Kalau dia pergi jumpa orang, dia akan duk cerita benda-benda yang macam ni.
Bila dia duduk pergi cerita benda-benda macam ni tuan-tuan, apa jadi kepada dia? Quran tegur. Quran kata apa? Innamal wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Quran kata, ketahuilah oleh manusia sekalian, dunia ni tempat permainan dan tempat tipu daya dan tempat kelalaian. Allah full stop ke situ. Bahkan Allah kata, wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Allah kata apa? Dunia ni tempat orang menjadi kebanggaan, tempat orang pulun memperbanyakkan harta dan anak pinak. Bahkan Allah buat satu perumpamaan. Allah kata apa? Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama. Allah kata apa? Dunia ni aku boleh buat permisalan, dunia ni aku boleh buat contoh, aku boleh buat bagi satu perumpamaan kepada kamu seperti mana apa? Seperti mana hujan yang turun membasahi bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, lalu tanaman-tanaman ini menjadi subur, bahkan menjadi kebanggaan di kalangan orang-orang kafir melihat suburnya pokok yang ditanam itu, menjadi satu kebanggaan bagi mereka. Bangga sebab subur. Tiba-tiba main satu kering kontang, habis hancur semua, habis mati, habis pokok, bahkan jadi abu ya, terbang habis semua. Begitu keadaan dunia yang dibuat perumpamaan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi maknanya dunia ni begitu keadaannya. So tak payah 20 sangatlah, Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian. Dan rumah-rumah dan taulan-taulan dan binatang-binatang dan pakaian-pakaian, ni semua benda-benda yang menjadi kebanggaan, Apa dia? Rumah-rumah, taulan-taulan dan binatang-binatang dan pakaian-pakaian dan tanah kampung dan kebun dan sekalian sebab dunia, maka jadilah hatinya itu duduk atas fikiran dia, dan jadilah ia lalai daripada ingat akan mati. Ni tuan-tuan, ini semua akan lalai daripada kita ingat mati. Apa dia? Pakaian, kawan, disebut sini rumah-rumah, kemudian binatang-binatang, pakaian-pakaian, tanah kampung, kebun, sekalian. Semua ni sebab kita lupakan kematian. Kalau lupa kematian ni macam mana Ustaz? Maknanya kita dah menyintai dunia. Kalau menyintai dunia ni macam mana kita Ustaz? Maknanya kita sudah jauh daripada akhirat. Maknanya apa lagi Ustaz? Maknanya kita sudah lalai hidup di dunia ni. Bahkan kita dibuai keenakan dunia, sedangkan kita sudah melupai akan keakhirat kita yang kekal abadi. Itu bimbang tuan-tuan, Untuk jaga elok insya-Allah. Kemudian dan tiada dikira akan dia hampirnya, maka jika terlintas kepadanya pada setengah waktu akan pekerjaan mati. Tiba-tiba dia duduk senyum-senyum ni, dia teringat nak mati tuan-tuan. Teringat benda nak mati. Apa jadi kepada dia? Dan berhajat kepada berselia baginya, ia pun buat tangguh akan dia. Tiba-tiba satu ketika dia duduk teringat nak buat kebaikan sebab dia teringat mati. Lalu dia kata apa? Dia akan buat tetapi tangguh akan dia. Dia tangguh. Dia kata apa? Allah, tunggulah aku pergi haji dulu. Balik haji barulah aku taubat, sebab di Mekah tu tempat taubat, dia kata. Allah muda lagi, awal lagi, nak taubat pun muda lagi. Berapa umur abang? Abang umur 38. Oh muda lagi, 2 tahun lagi baru jadi tua. Awal lagi, 2 tahun ni enjoy semua-semua enjoy. Henjut habis-habis. Allahu akbar. Jadi maknanya ini perangai-perangai manusia yang suka hidup dalam kelalaian. Dan dijanjikan dirinya, katanya, hari banyak lagi, dia kata. Buat tuan-tuan, ini perkataan orang-orang yang lalai ni. Dia kata apa? Hari banyak lagi di hadapan kamu, nantilah tua, kemudian taubatlah. Maka apabila tua ia, sedikit berkatalah ia, nantilah tua lebih lagi, barulah taubat. Kemudian apabila sudah cukup tua, berkata pula ia, nantilah aku sudahkan rumah ini, bagi aku siap rumah ni dulu, atau nanti aku balik dari Mekah, atau nanti aku pergi mengambil haji dahulu, atau nanti besar anak aku, dan nanti cukup persiapan baginya, dan sudah ada rumahnya dan sebagainya. Maka senantiasalah ia menangguh-nangguhkan begitu. Padahalnya tiada dimasuknya buat satu kerja melainkan bergantung ia
dengan 10 kerja lain bagi menyempurnakan kerjanya itu. Maka demikian itulah dengan beransur-ansur ia takhirkan sehari kemudian daripada sehari, dan sudahkan satu kerja kemudian daripada satu kerja, bahkan beberapa kerja, hingga disambar akan dia oleh maut dalam waktu yang tidak disangkakannya, maka jadilah panjang sesalannya pada waktu itu. Ni yang bimbang ni, ibu-ibu ayah-ayah yang dikatakan sekalian. Banyak sangat dia punya karenah dia tu, karenah-karenah yang boleh melalaikan dia dan boleh merugikan dia. Ibu-ibu ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, saya nak cerita tuan-tuan, kita yang hidup di dunia ni, hidup seronok ni tuan-tuan kan, kita nanti di yaumul mahsyar kita akan ada 3 jenis golongan. Tuan-tuan kena ingat betul-betul ini. Tuan-tuan nak jadi yang mana? Tuan-tuan dengar elok-elok saya cakap ni, saya sedang nasihat diri saya. Jom kita pakat dengar elok-elok. Di dalam kata-kata Imam Al-Qurtubi, di dalam kitabnya Rahsia Kematian, dia ada menceritakan secara detail tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka muka surat berapa ya? 349, 351 lebih kurang macam tu muka surat dia. Kalau tuan-tuan buka muka surat tu, dia akan cerita peristiwa di Yaumul Mahsyar. Tuan-tuan turun bawah sikit, tuan-tuan tengok di sebelah kiri, ada dia tulis kat situ. Dia tulis ada 3 keadaan manusia akan dibangkitkan di Yaumul Mahsyar mengikut apa yang diperlakukan di dunia dulu. Kalau dulu dia di dunia seorang yang suka tiup seruling, nanti dia ketika mana dibangkitkan di hadapan Allah, dia bangun bersama dengan seruling dia. Kalau dia dulu di dunia dalam keadaan dia rajin beribadah kepada Allah, nanti dia bangkit di hadapan Allah, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Kalau dulu dia di dunia dia suka lumba haram, nanti dia bangkit di sana dia akan lumba haram. Orang tanya pula, ustaz, lumba haram kat sana ada motor sekali ke ustaz? Panjang cerita. Yang tu al-manquk wal hayyun punya soalan. Tak payah dia fikir macam tu. Faham sudah lah macam tu. Dia fikir ada motor kat sana, motor tu dah renovate, motor tu dah making bagi padu, tak payah. Jadi maknanya apa-apa yang kita buat di dunia ni semuanya akan dibangkitkan di sana seperti mana apa yang kita lakukan di dunia ni. Ada dalil ke ustaz? Ada. Daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata yub'asu kullu ummati ma mata alaih. Dibangkitkan umat-umat aku seperti mana dia dimatikan, bagaimana keadaan dia dimatikan, begitulah dia dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nak mati macam mana? Ustaz, biar kami mati dalam masjid ni lagi bagus ustaz. Bagus. Yang tu yang paling terbaik. Biar kami mati hari Jumaat ustaz, tengah semayang sujud sejadah. Bagus. Alhamdulillah. Masya-Allah. Biar ustaz kami meninggal di Makkah Al-Mukarramah ustaz, depan-depan Hajarul Aswad. Masya-Allah, lagi bagus ustaz. Biar ustaz kami meninggal di Raudah ketika mana kami sedang sujud di kapet hijau di bersebelahan dengan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ustaz. Biar waktu tu kami meninggal dunia lagi bagus ustaz daripada hidup di dunia ni ustaz. Bagus ya. Itu cita-cita yang baik yang perlu disusuli dengan doa dan usaha untuk sampai ke arah tersebut. Ada 3 jenis golongan yang dibangkitkan di Yaumul Mahsyar. Golongan yang pertama ni iaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa dan matinya sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit daripada kuburnya nak pergi ke Yaumul Mahsyar, nak pergi ke pada mahsyar, dia akan dibangkitkan terus bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun terus duduk di sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang mulia. Hidupnya banyak memikirkan kematian. Hidupnya banyak memikirkan amal ibadahnya yang tak cukup-cukup. Hidupnya memikirkan bagaimana keadaannya nak dimatikan Allah. Hidupnya banyak memikirkan keredaan Allah. Hidupnya banyak memikirkan amal ibadah apa yang perlu dilaksanakan di dunia ni. Hidupnya banyak memikirkan Al-Quran untuk dijadikan teman di dalam kehidupannya. Ini orang yang mulia. Maka nanti di Yaumul Mahsyar dia akan dibangkitkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Agak-agak boleh tak? Tak tahu lah ustaz. Tak tahu tu payah sebab kurang keyakinan. Tapi dia kata insya-Allah ustaz, boleh ustaz, insya-Allah. Kalau boleh alhamdulillah. Yang kedua, ini orang soleh
Dan orang yang kadang-kadang dia melakukan amal maksiat kepada Allah dan matinya tak sempat bertaubat kepada Allah. Cuba dengar elok. Golongan yang kedua ini ada 5 jenis orang di dalam yang nombor 2 ni. Dia ada 5 jenis kriteria, 5 jenis identiti ketika mana dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang pertama, dia dibangkitkan dalam keadaan lapar. Bangkit daripada kubur, lapar dia. Yang kedua, dia bangun daripada kubur, dahaga dia. Yang ketiga, dia bangkit daripada kubur dalam keadaan tidak berpakaian. Yang keempat, dia bangun daripada kubur dalam keadaan lemah longlai, lemah selemah-lemahnya. Dan yang kelima, dia bangun daripada kubur tanpa kasut, bahkan dia berjalan dalam keadaan merangkak mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Golongan ini orang yang beramal soleh, orang yang rajin beribadah, tetapi dalam masa yang sama dia berpakaian yang zalim. Dia berpakaian yang zalim. Maksudnya apa? Amal maksiat pun dia rajin pulun juga, amal soleh pun dia rajin pulun juga. Wa na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongannya ini. Adapun golongan yang ketiga, dia dibangkitkan ketika mana di yaumul mahsyar dalam keadaan diheret muka dia ke lantai, diheret mukanya ke permukaan bumi Allah ni, sampailah dihumban terus ke dalam neraka Allah, iaitu orang-orang yang kafir, yang hidupnya kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min zalik. So tuan-tuan nak jadi orang yang mana? Kita nak jadi orang yang mana tuan-tuan nak bangkit? Ustaz, kalau boleh nombor 1 lah Ustaz. Boleh ejah ke Ustaz? Ejah apa? Ingat tender nak ejah. Ustaz boleh bagi syafaat? Mana boleh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ustaz nak buat macam mana Ustaz? Nak bagi jadi orang yang first class ni Ustaz? Nak jadi orang yang first class, mesti selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari. 1. Nak jadi orang first class, mesti buat persiapan untuk mati. Nak jadi orang first class, mesti beramal Al-Quran dan hadis. Nak jadi orang first class, mesti takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi orang first class, mesti redha di atas pemberian Allah dan musibah yang Allah turunkan kepada kita. InsyaAllah dia jadi first class. Macam boleh dah agak-agak. Susah tu Ustaz. Memang susah sebab ganjaran dia pun besar. Jadi maknanya kita pulun, pakat pulun ambil golongan first class tu. Manalah tahu dalam ni ada seorang Pak Haji dalam ni. Kita tak tahu ni dalam masjid ni, dalam Masjid Al-Islamiyah yang sekarang kita duduk ni, ada seorang hamba Allah ahli syurga yang di dalam majlis ni. Kita tak tahu. Kita tengok dia, Allah dia Ustaz, amalan dia dengan saya kalau nak di-comparekan Ustaz, saya mantap lagi Ustaz. Memanglah Pak Haji mantap, tapi dia buat amalan dia secara redha Allah, mencari keredaan Allah, ikhlas kerana Allah. Oh gitu. Kita ni yang duk hidup dalam masjid ni, yang duk ada dalam masjid ni, kita yang sedang duk amal ibadah, duk main masjid pagi petang siang malam, duk duduk dalam majlis ilmu, apa kuliah sekalipun duk ada dalam majlis ilmu ni, kita ingat kawan-kawan kita ni. Jangan aniayai kawan-kawan kita, bahkan jangan bermusuhan sesama kita. Jangan bermusuhan. Kalau boleh kawan tu kawan dengan baik-baiknya. Sebab apa? Nanti ketika mana kalau Allah SWT takdirkan kita ini ahli neraka, bahkan kawan kita itu ahli syurga, dia akan tanya kepada Allah, wahai Allah, aku nak cari sahabat aku di dunia dulu, dia dulu baik gila dengan aku, wahai Allah, main Masjid Al-Islamiyah sekali dengan aku, kadang-kadang aku tumpang dia, kadang-kadang dia tumpangkan aku, naik motor dia, kadang-kadang kami berjalan sama-sama, kadang-kadang kami pergi kedai sama-sama, kadang-kadang kami pergi umrah sekali. Allahu Akbar. Lalu wahai Allah, dia sekarang berada di dalam neraka engkau, wahai Allah. Allah kata apa? Kau pergi panggil dia, keluarkan dia daripada neraka, aku izinkan kau. Masya Allah. Yang tu yang paling berharga. Tengah duk meraung dalam neraka ni, saat ketika mana kita nak berjalan nak masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala,
Allah SWT akan butakan mata kita, akan pekakkan telinga kita, bahkan akan bisukan mulut kita. Sangat tu. Setelah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, Allah buka mulut kita untuk bercakap, Allah perlihatkan mata kita, dan Allah elokkan telinga kita untuk mendengar, supaya Allah nak bagi kita merasai nikmat di alam neraka itu. Nikmat tuan. Sebab apa Ustaz kata nikmat? Nikmat kesengsaraan bagi padan muka sikit. Allah sebut dalam Al-Quran tuan-tuan, kadang-kadang bila Allah sebut neraka, Allah kata apa? Fabashirhu bi'azabin alim. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang itu dengan neraka. Kan perli tu. Allah kata apa? Sampaikan berita gembira kepada mereka itu dengan neraka jahanam yang akan membalasi mereka dengan azab yang pedih. Kan perli tu. Perli sebab apa? Sebab kita hidup di dunia ni, kita buat tak tahu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So hari ni Allah datangkan banjir. Sebab apa Allah datangkan banjir? Allah nak bagi tahu kata dia ada. Tu je. Tengah manusia duk ralik, tengah manusia duk sibuk dengan COVID-19, tengah manusia duk kalut, tengah manusia duk sibuk dengan seronok duk dapat monetarium ni tuan-tuan. Tiba-tiba Allah kata, aku bagi jadi banjir. Sebab apa Allah bagi jadi banjir? Allah nak bagi tahu kata dia ada. Dia boleh buat. Kita duk rasa ni, besok hujan ni, besok hujan lagi ni, Masya Allah besok hujan ni. Tak hujan. Besok hujan, tak hujan. Besok hujan, tak hujan. Semalam hujan. Macam hari ni cerah balik. Allah boleh buat. Sedangkan kalau tuan-tuan tengok ramalan kaji cuaca, dia kata hujan berturut-turut. Yang lebih teruk lagi dia kata apa? 25 hari bulan, 26 hari bulan, 27 hari bulan. Lebih teruk daripada hari ni yang macam kita duk lalui ni. Itu ramalan. Tetapi Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Waktu ni tuan-tuan, tidak ada yang lain. Doa banyak-banyak kepada Allah supaya kita menjemput rahmat Allah untuk datang kepada kita dan mengampuni dan mengubah saluran-saluran untuk turunnya hujan ke dalam negara kita ni, supaya berada di sekeliling negara kita, bukan untuk kita, tetapi untuk siapa? Untuk bukit, untuk gunung ganang, untuk pokok-pokok yang memulukan, untuk laut-laut yang memulukannya. Ada tak doa tu? Ada. Doanya apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Baca doa tu. Nabi Muhammad SAW didatangi seorang sahabat Nabi, mai mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, tanaman-tanaman kami ni kering kontang, boleh tak kau doakan bagi hujan turun? Nabi pun doa bagi hujan. Allahumma antir alaina minas sama. Wahai Allah, turunkan hujan. Turun hujan, mai mengadu pula, wahai Allah, hujan kerap sangat ni wahai Rasulullah, bagi tak payah hujan pula. Ni manusia ni. Dia kata, wahai Allah, hujan kerap sangat turun ni, jangan bagi turun hujan, boleh tak? Nabi pun kata boleh. Allahumma hawalaina wala alaina. Lalu Nabi tunjuk dengan tangan dia, lalu awan itu pergi ke arah tempat lain, lalu hujan itu turun di sekeliling tempat tersebut, tetapi bukan pada tempat itu. Tu cerita lah. Tapi kena tunjuk lah. Allahumma hawalaina wala alaina. Selagi semua pakai duk gelak, pakai duk tunjuk Allahumma hawalaina. Memang ajaran sesat. Taklah tunjuk orang ramai. Tak tunjuk pun tak apa, baca ya, insya-Allah. Sekian dimaklumkan. Semua perkara tunjuk. Tunjuk. Kenapa tu? Satu Malaysia. Lagi haru dan sekian dimaklumkan. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, pukul berapa? Kemudian, dan adapun jahil itu, maka iaitu bahwasanya seseorang itu terkadang bergantung percaya ia atas kemudahannya, maka dikatanya dirinya tidak mati lagi. Tidak difikirkannya orang tua-tua dalam kampungnya itu, jikalau dibilangnya tidak ada 10 orang daripada orang tua kampung itu yang hidup di situ dari mudanya. Tidak difikirkannya sebab pun sedikit itu, kerana banyak anak kampung itu mati tak sampat tua. Kalau dikira pula sementara satu orang tua mau sampai kepada tuanya itu berapa ratus atau berapa ribu budak-budak kecil dan besar dan budak-budak muda yang telah mati. Dan terkadang seseorang itu dikatanya dirinya tidak mau mati lagi kerana cukup sihat afiah dirinya. Itu tuan-tuan, kadang-kadang doa sihat ni kata lambat lagi mati ni. Boy, macam dia punya nyawa duk jamin-jamin macam tu. Tuan-tuan, mati ni tak ada syarat. Faham macam tu Mati ni apa? Tak ada syarat.
Apabila dia mai, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila dia mai ni tuan-tuan, dia tak awal sesekund, tak lewat sesekund. Tuan-tuan biasa tengok malaikat Israel. Biasa tengok. Nabi Allah Ibrahim cerita. Nabi Allah Ibrahim cerita ketika mana dia bertemu dengan malaikat Israel. Ni cerita ni habis tu lah. Bila malaikat Israel datang bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim AS, Nabi Allah Ibrahim tanya malaikat Israel, "Wahai Israel, cuba tunjuk kepada aku bagaimana ketika mana kamu pergi berjumpa dengan orang yang soleh, ketika itu kamu nak pergi ambil nyawa dia, bagaimana watak kamu?" Dia kata, ketika mana aku mendatangi orang-orang yang soleh, aku akan berperwatakan seorang pemuda yang disukai oleh semua orang yang memandang aku, bahkan dengan wangian-wangian daripada syurga Allah. Bahkan apabila seorang yang memandang aku itu, si mati yang bakal dimatikan itu, apabila dia memandang aku, dia akan mendapati nikmat yang tak pernah dapat di dunia apabila dia pandang aku. Sebab apabila dia memandang aku, dia akan menjadi satu kebahagiaan, satu ketenangan di dalam hatinya yang tak pernah dapat di dunia. Tuan-tuan, kalau tak percaya, sila mati, tuan. Itu payah tuan-tuan, jadi maknanya itu payah. Tapi kena buat amal soleh dulu lah, baru boleh jumpa macam tu. Kemudian dia, malaikat Israel pun tunjuk watak dia yang sebenar. Kemudian dia kata, okey, yang watak soleh tu aku dah tahu. Sekarang ni aku nak tahu pula, kalau kamu pergi berjumpa dengan orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang kafir, bagaimana keadaan kamu? Dia pun tunjuk. Bila dia tunjuk kepada Nabi Allah Ibrahim AS, Nabi Allah Ibrahim AS pengsan, tuan-tuan. Pengsan dia itu memakan masa seminggu lamanya. Takut semua, tuan. Sedap daripada pengsan tu, dia kata apa? Kalaulah manusia dunia ni nampak malaikat Israel ni, muka dia macam ni, dalam keadaan penuh dengan siksaan yang ada pada dirinya itu, bagi mata yang memandang ke arahnya, maka sesekali manusia tidak akan berbuat kejahatan. Bahkan kalau manusia nampak dia di dunia ni, maka manusia semua akan mati habis. Mati habis. Sebab apa? Sebab ketakutan tu. Allahu Akbar. Dan Nabi Allah Ibrahim kata, kalaulah manusia pakat tengok ni, mereka akan merasai azab yang paling pedih sekali. Walaupun di dunia ni mereka tak bisa kena azab semacam tu. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi maknanya jangan main-main, tuan-tuan. Jangan main-main dengan hidup mati ni. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Dan terkadang seseorang dikatanya dirinya tidak mau mati lagi kerana cukup sihat afiah dirinya, dan dikatanya dirinya tidak mati dengan mengejut, padahalnya apa yang tersebut itu tidak jauh daripadanya. Sekiranya mati mengejut itu jauh jadinya, tetapi sakit mengejut itu tidak jauh jadinya. Kerana tiap-tiap penyakit itu jadi dengan mengejut, dan apabila sakit nescaya mati itu tidak jauh pula. Maka jikalau berfikir seseorang lalai itu, serta diketahuinya maut itu tiada berwaktu yang tertentu, daripada muda, daripada beruban, daripada tua, daripada musim panas, daripada musim sejuk, daripada masa malam, daripada masa siang, semuanya boleh jadi, nescaya jadi penting pada perasaannya, dan berbimbanglah ia dengan bersediakan amal akhirat. Tetapinya sebab jahil dengan segala pekerjaan itu, dan kasih akan dunia yang menuntut akan dia kepada panjang angan-angan dan kelalaiannya daripada takdirkan maut yang hampir, maka jadilah ia selama-lamanya menyangkakan mati itu ada dengan dia, tetapi tiada dikirakannya turunnya dan berlakunya, dan selama-lamanya ia tahukan dirinya menghantarkan jenazah ke kubur, tetapi tidak dikiranya nanti dihantar jenazahnya pula ke kubur. Jadi maknanya kalau dihantar jenazah ke kubur, dia tak ambil iktibar langsung di dalam kehidupannya, bahkan dia buat tak tahu saja apa yang berlaku di sekelilingnya. Sedangkan mati itu dikatakan oleh baginda Nabi SAW, kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah mati itu menjadi peringatan kepada kita dan pengajaran bagi kita sekalian. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya rasa itu saja pada malam ni yang boleh saya kongsikan kepada ibu dan ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan kita mengambil faedah yang baik pada malam ni. Tajuk ni tak habis lagi, tuan-tuan. Lama dia sembang tajuk ni. Sekarang ni dah bulan yang ketiga. Tahun depan baru habis tajuk ni. Tahun depan pun tak lama, tuan-tuan. Bulan Januari habis, insya-Allah. Sikit.
Dengar tahun depan tu seriau tuan-tuan kan. Okey, jom apa yang boleh kita ambil pengajaran? Yang pertama, persediakan amal soleh dengan sebanyak-banyaknya dan pelbagaikan amal soleh dalam kehidupan kita walaupun sekecil-kecilnya. Yang kedua, tolong bertakwa kepada Allah SWT dari sudut persiapan nak meninggal dunia, dari sudut ingat akan Allah, dari sudut amalkan Al-Quran dan hadis, dari sudut redha dengan ketentuan Allah SWT. Yang ketiga yang boleh kita ambil pengajaran, syukur jadi orang Islam dan syukur jadi orang yang beriman kepada Allah. Yang keempat, berdoalah kepada Allah. Dan yang kelima, selalulah bertaubat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu saja. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatal matin wa ya rahimal masakin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan umur kami wahai Allah, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripadamu wahai Allah. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami wahai Allah. Ya Allah, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah. Rezekikan kami untuk menyebut kalimahmu la ilaha illallah sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini wahai Allah. Rezekikan kubur kami nanti dijadikan satu taman daripada taman-taman syurga-Mu wahai Allah. Ya Allah, jadikanlah asbab majlis ilmu ini menjadikan ibu dan ayah kami dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, serta keampunan-Mu, serta kasih sayang-Mu, serta kemuliaan daripada-Mu, agar dijadikan kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga-Mu wahai Allah. Ibu dan ayah kami yang masih hidup, berikanlah kesihatan, keafiatan dan keberkatan hidup kepada mereka berdua di dunia hingga ke akhirat kelak wahai Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami wahai Allah, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu wahai Allah. Ya Allah, angkatkanlah wabak COVID-19 daripada negara kami yang tercinta ini wahai Allah. Sedutlah air-air yang sudah membanjiri negara kami yang tercinta ini wahai Allah, agar dijadikan seperti mana sedia kala wahai Allah, agar dikembalikan seperti mana sedia kala. Berikanlah kesabaran dan ketabahan serta keredaan Engkau kepada hamba-hamba-Mu yang diuji denganmu banjir yang sedang melanda negara kami ini wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.